Perarakan Gawai Dayak 2025 yang berlangsung semalam di Kuching menyalahkan keunikan dan kepelbagaian budaya masyarakat di Sarawak. Disertai kira-kira 3,000 peserta mewakili lebih 90 kontingen, perarakan diketuai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama pemimpin negeri yang lain. Turut hadir menyaksikan perarakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Halil. Dalam pada itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, acara tersebut mencerminkan kepelbagaian kaum, budaya dan agama yang menjadi tuncang keharmonian dan kekuatan Sarawak. Ia juga menunjukkan komuniti Dayak turut sama menyumbang dalam pembangunan negara. Perarakan tahun ini turut menyaksikan penyertaan khas dari Kalimantan Barat Indonesia dan Persatuan Kadazan Dusun Sabah. 7 pusat pemindahan sementara PPS di bahagian Serian sedang dinaik taraf sebagai langkah mendepani sebarang kemungkinan bencana khususnya semasa monsun Timur Laut. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata 55 carangan projek baik pulih kawasan sedang terjejas. Akibat bencana juga telah dikemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Kesemua cadangan projek tersebut melibatkan anggaran kos RM31.7 juta. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat menjelaskan kedua-dua langkah itu sebahagian daripada usaha meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkukuh sistem sokongan komuniti dalam mendepani bencana. Ia juga memperkukuh keupayaan tindak balas bencana serta meminimumkan risiko kerosakan pada masa hadapan. Dalam pada itu, RM780,000 bantuan wang ehsan telah diluluskan oleh JPBN Sarawak untuk penduduk di Serian. Ia melibatkan 780 ketua isi rumah yang berpindah ke PPS semasa banjir yang berlaku awal tahun ini tadi. Beliau berkata demikian pada Majlis Merun Kasah dan penghargaan petugas monsun Timur Laut di Serian. Pendidikan digital menjadi keutamaan negeri ini dalam mengorak generasi global berdaya saing. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai menekankan komitmen pelbagai pihak dalam mencapai hasrat tersebut. Beliau memuji Anugerah Digital Utilisation Technology Awards Duta 2025 anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau. Ia bukti komitmen pelbagai pihak daripada para guru hingga pemimpin negeri. Guru-guru kita bukan sahaja pendidik, malah fasilitator pembelajaran abad ke-21. Pendidikan digital bukan hanya mengenai komputer, tetapi bagaimana kita mengubah cara berfikir, mengurus pengetahuan dan membina masa depan Sarawak yang pintar. Datuk Seri John Siki berucap pada majlis tersebut yang berlangsung di Bintulu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau, Fred Entau berkata, Duta 2025 simbol pengiktirafan kepada warga pendidik dan sekolah yang telah menjadikan pendigitalan sebagai budaya kerja. Sungguh pun fizikal, bilik darjah daib, tetapi kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah itu mesti bertaraf first class, bertunjangkan aplikasi teknologi digital dan ICT. Sebanyak 41 penerima anugerah merangkumi 11 kategori diraikan pada majlis berkenaan. Program Perintah Khidmat Masyarakat PKM diyakini terus memberi impak positif sebagai salah satu kaedah pemulihan sosial kepada pesalah muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yakin pesalah terlibat boleh menjadi insan berguna dan kembali menjadi sebahagian daripada masyarakat. Ialah more on voluntary work lah, supaya dia tahu orang kata bekerja untuk masyarakat dan supaya mereka boleh kembali kepada masyarakat nanti untuk mereka orang kata membersihkan diri lah dari segi nurani juga ya. Jelasnya sebanyak 10,522 kes PKM direkodkan di seluruh negara sejak 2008 sehingga tahun lepas.
Kes tersebut melibatkan 8,125 kes pesalah muda, 2,163 kes pesalah kanak-kanak dan 234 kes pesalah dewasa. Di Sarawak, 30 kes kekal aktif melibatkan 22 pesalah muda, 7 pesalah kanak-kanak dan seorang pesalah dewasa. Beliau berkata demikian pada program Ilmu dan Bakti PKM 2025 di Kampung Pulau Hilir, Kuching. Dua kebocoran besar paip dikenal pasti sebagai punca gangguan bekalan air di Kemuyang, Sibu Jaya, Kemraskom dan kawasan sekitar. Menurut Pengurus Besar Lembaga Air Sibu, Abdul Malik Abdullah, kebocoran berlaku di kawasan Hospital Sibu dan kawasan lapangan terbang Sibu. Siasatan pihaknya mengesan peningkatan ketara penggunaan air di Hospital Sibu daripada 0.5 juta liter sehari kepada 1 juta liter sehari. Kejadian sama dikesan di lapangan terbang Sibu yang merekodkan peningkatan penggunaan air daripada 0.3 juta liter sehari kepada 0.6 juta liter sehari. Sebagai langkah sementara, bukaan injap air utama menuju ke kedua-dua lokasi tersebut dikecilkan bagi membolehkan bekalan air dapat disalur ke kawasan lain yang terjejas. Masih air dah mengalir kepada mereka lah. Sementara mereka tunggu, mereka sudah repair semua, nanti sekali kita buka penuh lagi lah. Sekarang kita kecilkan sikit sebab air banyak hilang pergi ke sana. Nanti menyebabkan kawasan lain tak ada air lah. Jadi kita terpaksa atur macam itulah, bukan kita sengaja. Ketika ini bekalan air di Sibu Jaya mulai pulih, manakala kawasan lain dijangka beransur pulih tidak lama lagi. Beliau juga memaklumkan kebocoran paip merupakan punca utama berlakunya gangguan bekalan air di Sibu berikutan saluran paip yang telah lama selain faktor tanah gambut. Bersempena Hari Kesedaran Keselamatan Maritim 2025, seramai 35 peserta kanak-kanak dari Kampung Muara Tebas, Kuching menyertai program Berapung untuk Hidup. Kuasai teknik berapung, selamatkan nyawa anda. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Negeri Sarawak, Kapten Maritim Simon Templer Lotusa berkata, program tersebut dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada anak-anak yang tinggal di kawasan sungai memahami cara menyelamatkan diri sekiranya berlaku kecemasan di laut atau sungai. Jelasnya, teknik berapung untuk hidup dilihat sebagai kemahiran asas penting terutama kepada kanak-kanak seawal usia 7 tahun. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan penutup program tersebut. Beliau berharap agar program tersebut dapat diteruskan dengan skala lebih besar pada masa akan datang kerana keselamatan perlu dijadikan keutamaan dan bukan sekadar pilihan. Berita sukan. Cabaran Muay Thai Antarabangsa Bintulu BAMC edisi ketiga kembali lagi. Berlangsung dari 26 hingga 29 Jun ini, pertandingan bakal menyaksikan pertarungan sengit dalam kategori Muay Sport, Semi Pro dan Pro, turut menjadi tumpuan acara Face Off Wrestling Showcase dan Super Fight Pro. Lebih 200 peserta termasuk dari luar negara akan berentak merebut kejuaraan dalam acara penuh aksi yang akan berlangsung di Naim Street Mall Bintulu, Paragon. Untuk makluman, pada kejohanan kali ini, kita telah mendapat lebih daripada 200 penyertaan, termasuk dari dalam dan luar negeri yang akan bakal bertap dalam pelbagai kategori seperti Muay Sport, Semi Pro dan Pro. Selain itu diselitkan acara Face Off Wrestling Showcase dan Super Fight Pro sebagai kemuncak aksi pada edisi kali inilah. Antara perlawanan yang dijangka mencuri tumpuan, pertarungan di antara Aman Cowboy dari Bintulu yang akan dicabar Jenasok dari Thailand, manakala Azad Haziq dari Kuching bakal berdepan Mehrubon dari Tajikistan. Sekian berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ikuti Stadium ATM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.